Dan kita nak kembali untuk bawakan perkembangan berkenaan dengan tanah runtuh di Taman Melawati. Tadi rakan tugas kami juga Hilal Azmi sudah membawakan perkembangan awal. Cumanya Faida Rahim ketika ini, kalau Faida boleh bawakan apa agaknya perkongsian ataupun kenyataan terbaru yang dikongsikan oleh pihak berkuasa di sana, Faida? Terima kasih Syaz. Di studio saya kini berada di lorong Inam di mana berlaku kejadian tanah runtuh. Pagi tadi susulan hujan tampak tidak berhenti sejak pagi tadi yang mana mendapati berlaku runtuhan di lereng bukit berkeluasan 20 meter. Kalau kamera boleh pan sikit di belakang, serta runtuhan dalam berketinggian lebih kurang 30 meter dari sini. Dan kalau kita dapat lihat anggota bomba, anggota polis semua berada di atas untuk memeriksa, meneliti apa kejadian di atas, dan saya sendiri tadi berpeluang naik ke kawasan atas dan saya dapat saksikan berlaku pergerakan tanah sedikit. Jadi bersama saya sekarang adalah bekas setiausaha Persatuan Penduduk Taman Melawati. Selamat tengah hari Encik Kennedy. Selamat tengah hari. Kalau boleh ceritakan mungkin ini kejadian keberapa, pernah berlaku seperti ini atau bagaimana tu? Boleh. So ini kejadian mungkin kali ke-5 yang berlaku di Taman Melawati sejak tahun 2021. Seperti mana yang boleh lihat, kawasan ini bercerun tinggi dan curam. Jadi merupakan kawasan pengelasan cerun kelas 3 dan kelas 4, high risk ya. Dan kami bersama dengan beberapa NGO termasuk Persatuan Penduduk Taman Melawati telah lama menyarankan kepada Majlis Perbandaran Apang Jaya supaya berhati-hati bila memberikan kelulusan berancang dan kelulusan pembangunan, kerana risikonya memang nampak dengan nyata ya. Sudah kami ramalkan melalui program Slope Watch atau pemantauan cerun yang kami jalankan bersama dengan Cik Eriko Mutayama daripada Slope Watch dan Cik Azhari Abdul Tahrim, pengerusi Persatuan Penduduk Taman Melawati. Ramai di sini yang selalu pergi beriadah jalan kaki dan sambil itu memantau pergerakan tanah, keadaan air, keadaan sungai, longkang dan sebagainya. Dan kami telah meramal di 3 kawasan sini akan menjadi tanah runtuh setahun sebelum berlaku, dan telah pun memaklumkan kepada pihak berkuasa tempatan, tetapi tiada tindakan diambil sehingga selepas. Yang bagusnya tiada kehilangan nyawa ataupun kerosakan pada harta benda. Tetapi makin lama makin banyak pembinaan yang berlaku di Taman Melawati ini yang membawa risiko tinggi, sebab kawasan ini kawasan tadahan air hujan. So keadaan hujan di sini selalunya lebih daripada tempat yang lain. Dan kami akan tahu seawal selama 7 hingga 10 hari sebelum adanya hujan atau hujan lebat, sebab empangan Kelanggit akan melepaskan air tadahan dam. Jadi daripada situ kita dah boleh tahu dah seminggu kemudian atau 10 hari kemudian akan ada hujan lebat. So dalam perkara ni seminggu ni telah hujan dari pagi kadang-kadang sampai petang. Yang hujan ni daripada malam semalam berturut-turut, dan pagi ni hujan lebat, hujan sangat lebat. Dan dalam jam 9:25, 9:30 macam tu kami mendapat berita yang ada tanah runtuh. Jadi benda ni bukan baru. Mungkin sebelum ni pernah berlaku kejadian seperti ada aduan dibuat kepada Majlis Perbandaran ke? Memang kami sudah cuba berusaha dengan Majlis Perbandaran Apang Jaya untuk membangunkan satu jawatan kuasa DRRM atau Disaster Risk Reduction and Management, atau untuk mengawal bencana, supaya kita boleh bersedia dalam masa perubahan iklim ini, di mana kita menghadapi berbagai-bagai cabaran dan musibah seperti banjir, heat wave, kebakaran dan juga tanah runtuh. Tetapi sehingga kini tidak diambil peduli. Saya memang tak suka bergaduh, tapi terpaksa saya sebut juga sebab majlis pun dah tahu ya, kami dah banyak kali minta benda ini dilakukan demi keselamatan. Bukan kami menolak pembangunan, tapi pembangunan itu seharusnya mampan dan mengambil kira alam sekitar, keutuhan alam sekitar dan juga keselamatan penduduk yang sedia ada. So bila di bukit ini, di atas puncak bukit ni ada juga pembangunan yang bermula dalam 5-6 tahun sebelum ni. Memang kami membantah dulu sampai naik mahkamah, kalah, tapi okey, teruskan. Tapi bila mula sahaja pembinaan di kawasan itu, kami sudah lihat petanda-petanda. So lereng-lereng bukit ni ada petanda-petanda dia yang dia akan tahu aliran air telah berubah dan lama-kelamaan akan berlaku hakisan, dan bila satu masa nanti akan menjadi tanah runtuh. Dan betul lah,
sudah jadilah. Ini bukan satu tempat saja. Kalau Cik pergi keliling bukit ni, kalau Cik keliling bukit ni, Cik keliling bukit ni satu round dan makin naik boleh lihat sendiri tanda-tanda dia. Memang ada tanda-tanda dia dan cuma just a matter of time saja. Dan bukan di kawasan Bukit Tengah ini saja, di Bukit Tabur East di sini dan juga Bukit Tabur West pun sama juga. Tanda-tanda ini memang ada, cuma apakah tindakan yang diambil dari segi mengelakkan benda tu bila membuat kebenaran merancang oleh PBT dan juga apakah mitigation atau preparation jikalau berlakunya bencana. So contoh macam sini, kalau ikut perancangan kami bila bencana seperti ini dah berlaku memang ada tindakan SOP yang akan terus dilakukan. Kalau benda ni, bayangkan kalau bukit ni, satu bukit ni runtuh kepada kawasan-kawasan rumah ni, siapa yang nak tanggung? Bomba pun tak bersedia. Memang diorang ada kebolehan, but the life and death is a matter of minutes. Mungkin sebelum ni ada arahan untuk berpindah ke? Belum lagi ada arahan untuk berpindah kecuali di kawasan hulu sungai Kelang di Kampung Taman Warisan di mana 2 tahun lepas ada berlaku satu tanah runtuh. Dia berhenti beberapa kaki sebelum rumah. Kalau berterusan mesti dah habis dah. Mungkin ada kematian jugalah. Tapi kita tak boleh sebut kan, kita tak tahu ajal tu tak tentu. Untuk soalan terakhir mungkin ada pesan untuk pihak berwajib untuk memastikan kejadian sebelum mana-mana kehilangan nyawa selepas ini untuk elakkan kejadian sebegitu. Mungkin ada. So bagi pihak MPAJ Dr. Ani yang jadi presiden, kami menggalakkan ada rundingan, ada perbincangan, ada mesyuarat, ada kerjasama dengan bukan hanya Taman Melawati, jajahan supaya kita membangunkan satu disaster risk reduction and management plan dahulu, dan pada masa yang sama Jabatan Perancangan dengan pakaran daripada Jabatan Geoteknikal dan JMG semua tu kaji betul perancangan. Itu ada tanah, tu tanah hak milik dia, tapi bukan semestinya setiap tanah yang jadi hak milik tu boleh dibangunkan dengan suka-suka. Mesti ada syarat, mesti ada dia punya hak dia, mesti ambil pertimbangan pedalam sekitar dan juga kepentingan penduduk setempat. So dalam hendak membangunkan satu bandar ni, bercita-cita nak jadi bandaraya, jangan terlalu rakus ya, sebab satu nyawa tu kita tak boleh nilai dengan jumlah cukai yang diambil daripada penduduk setempat. MPJ ni kadang-kadang dia lupa bila berlaku Highland Towers tu, mereka dilepaskan oleh mahkamah atas apa? Atas dasar apa? Kalau kita sabitkan kesalahan kepada majlis, habislah bankrupt semua majlis perbandaran. Tapi bukan dia nak ambil iktibar daripada itu dan belajar, okey kita kena prihatin dan berwaspada dan buat benda tu dengan cermat. Tak, dia rasa dia kebal. So itu dapat kami pembayar cukai ya. Saya ni bukan orang biasa, saya pembayar cukai dan saya juga pengundi. So kalau kita tak boleh cakap, dan apa guna kan? So ini nasihat kita kepada majlis, bukan kami suka-suka nak bertentangan. Ya, kami nak bekerjasama supaya menjamin, sebab kalau kita tinggalkan pada majlis saja, dan kalau majlis betul-betul terror lah kan, benda ni tak akan jadi. Tak akan jadi punya. Kalau you betul-betul hebat kan, memang you boleh garanti saya punya pembangunan ni cekap, saya punya perancangan geoteknikal saya semua fuap. Tak akan jadi benda ni. Mungkin boleh buat. Tapi dah jadi berkali-kali dah berjadi. Kan? Ni kali dalam from 2021 ni kali kelima. Mungkin sebagai penduduk yang dah 77 tahun kat sini untuk daripada tahun 77 dah habis 46 tahun lah tinggal sini. 46 tahun di sini, mungkin nak minta hentikan sebab terlalu banyak projek. Bukan, tak. Itu satu tanggapan yang tidak betul. Bukan kami kata hentikan, tapi buat dengan cara yang betul-betul mampan. Kalau dah dikaji benda tu memang tak boleh, the environmental load terlalu tinggi memang tak boleh, the social load pun tak boleh, dan tak boleh lah. You nak bangunkan, you buat low rise contohnya. Kan? So ni tak, dia nak high rise sebab dia nak maksimumkan dia punya ROI from satu bidang tanah tu kan, tingkat-tingkat tu 1 juta, 2 juta, 3 juta kan, macam tu dia punya pengiraan je. Tapi tak tepat, tak betul. Sebab dari segi pencemaran sungai, saya sukarelawan sungai di Taman Melawati ni, itu pun lagi satu masalah. So air lumpur ni kesemuanya lama-lama akan masuk ke sungai juga. Tadi tengok air tu jernih kan, sekarang dah tengok air tu dah tukar colour dah kan, dah keruh. Alright, setakat ini sahaja. Okay, terima kasih Encik Kanegi. Okay, saya baru mendapat laporan terkini bahawa penduduk di sini menerima arahan untuk mengosongkan kediaman masing-masing, yang mana sebanyak 20 buah rumah di kawasan sekitar ini perlu berpindah
akan dikemaskan dalam masa ke semasa. Saya kira setakat ini sahaja laporan yang saya dapat bawakan dari lapangan. Kita kembali ke studio. Terima kasih.